Kalau terlalu ceria dalam rumah tangga pun tak boleh. Kita mesti ada, dalam rumah tangga ni mesti ada joke. Kalau dia serius, mungkin yang seorang lagi kena tone down sikit, kena kelakar. Jadi dia seimbang. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu untuk siaran Wanita hari ini, siaran 16 Disember 2022. Dan seperti yang telah pun dikongsikan di dada-dada akhbar media sosial dan juga kami di TV3 juga memberikan perkembangan terkini dari masa ke semasa tentang tragedi yang berlaku pada pagi tadi, yang mana sebentar tadi laporan daripada berita terkini pun telah memaklumkan tentang perkara terkini yang berlaku dari sana, yang mana sehingga kini kanak-kanak berusia 5 tahun antara 9 maut dan 25 orang masih lagi hilang. Dan misi mencari mereka yang tertimbus masih lagi sedang dijalankan. Dan mungkin bagi anda yang tidak tahu apa yang berlaku, kami nak memberikan anda sedikit update di mana pagi tadi lebih kurang jam 2.24 pagi telah berlaku tanah runtuh berhampiran Father Organic Farm yang telah menghempap tapak perkemahan yang berdekatan. Dan itulah yang kami risaukan seringkali di WHI juga. Kita memberikan anda peringatan supaya ke mana jua anda pergi, apa jua aktiviti yang anda lakukan, pastikan anda ambil kira orang kata cuaca dan sebagainya. Tetapi ini mungkin boleh kita katakan natural disaster, tidak diduga. Jadi harapnya semua yang akan berjalan dengan lancar dan mangsa yang tertimbus dapat ditemui. Dan menurut laporan yang telah pun dikongsikan sehingga jam 11 pagi tadi, 43 mangsa telah pun disahkan selamat, yang mana sehingga sekarang ini 25 lagi mangsa masih lagi usaha mencari ataupun mengesan mereka masih lagi digerakkan. Yang mana kalau dikongsikan daripada laporan-laporan yang keadaan di sana daripada Rabu lepas cuacanya baik. Jadi kebanyakan daripada mangsa yang membabitkan daripada kumpulan yang sama yang sebenarnya dah pun menginap di sana di Father's Organic Farm sejak Rabu lalu. Dan antara mangsa yang terlibat adalah termasuk petugas yang bertugas di tapak berkenaan. Jadi kita doakan semoga usaha mengesan 25 lagi mangsa ini dipermudahkan, dan kita nak ucapkan juga tahniah dan terima kasih kepada PDRM, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Jabatan Sukarelawan Malaysia, APM, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, dan juga Angkatan Tentera Malaysia ATM, dan juga pasukan SMART yang sama-sama bertungkus lumus terus membantu bagi mengesan dan juga menyelamatkan mangsa. Dan pada masa yang sama, mungkin bagi kita sebagai netizen, Fiza, mungkin kita kongsikan apa yang sahih sahaja. Jangan buat spekulasi sangat sebab kita kena fahami keadaan keluarga mangsa sekarang ini. Jadi apa pun yang berlaku, pastikan kita boleh memberikan mereka sokongan moral. Dan takziah juga diucapkan kepada keluarga mangsa yang terlibat. Dan kita nak kongsikan banyak lagi perkongsian kita pada hari ini, dan kita bercakap tentang hari ini satu lagu tema yang dibawakan oleh kumpulan ini yang dah 25 tahun bertapak di Malaysia, tentang lagu Husnul Khotimah. Husnul Khotimah ni maksudnya pengakhiran yang baik. Maknanya hujung-hujung tahun ni pasti ramai juga dalam kalangan kita yang dah pun merancang pelbagai aktiviti dan sebagainya, dan mengharapkan agar apa yang dirancangkan dari awal sehingga hujung ini mendapat pengakhiran yang baik juga. Tapi itu kita nak kongsikan selepas ini bersama dengan kumpulan ini. Tapi sebelum itu kita saksikan klip video ini. Rintangan, halangan, cabaran
Kumpulan Rock Bani hari ini. Assalamualaikum. Apa khabar? Bisa sihat Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sugi okey? Sihat. Pagi-pagi kita dah bersugi. Ya. Baik, kita bersama dengan Encik Rahmat, Encik Asri dan juga Encik Azadan. Ya, betul. Okey, seorang yang tiada di sini namanya Zul. Zul. Dia daripada Kuantan tu. Okey. Patutnya bersama kita ni. Tadi dia beritahu macam jam lah perjalanan ke situ. Mungkin disebabkan tragedi yang berlaku pada hari ini kan. Kita doakan semoga perjalanan beliau juga selamat ni. InsyaAllah. Kami pun ucapkan takziah lah untuk keluarga yang mangsa kita. Untuk tanah runtuh ni. Mudah-mudahan dipermudahkan urusan mereka insyaAllah. InsyaAllah. Baik. Tapi saya nak tanya dahulu. Tadi Fiza dah kongsikan bersama saya yang tajuk lagu ni adalah Pengakhiran yang Baik. Betul. Jadi bagaimana tahun 2022 anda sebab kita dah pun dalam bulan Disember ni? Alhamdulillah, satu bagi kami memang pengakhiran tahun yang baik. Walaupun kita dah diuji dengan COVID-19 semua dan sebagainya. Jadi masing-masing nak berlomba-lomba untuk buat kebaikan, untuk apa yang tertangguh semua nak betulkan, tapi tetap Allah uji itu sebenarnya Allah nak tengok kekuatan kita. Contoh macam tanah runtuh ni kan, mungkin mereka yang ada yang bekerja dan sebagainya kan, tapi kita akan tetap diuji. Mudah-mudahan dengan ujian tu Allah bagi kita kekuatan. Macam kami, kekuatan kami, kita nak anjurkan konsert 25 tahun Rabani. Okey. Mungkin boleh kongsikanlah, ramai nak tahu tentang perkembangan terkini Kumpulan Rock Bani ni kan selepas 25 tahun. Apa antara perancangan-perancangannya ni? Ya, alhamdulillah, antara perancangannya memang kita nak buat konsert 25 tahun. Sambil-sambil tu kita dah berkolaborasi dengan beberapa rakan-rakan artis, buat single dan sebagainya. Jadi untuk konsert 25 tahun ni kami bekerjasama dengan Yayasan Warisan Johor. Jadi satu unit kebudayaan dan kesenian yang kami inginkan sangat. Sebenarnya hajat ni kami merealisasikan hajat Allahyarham Ustaz Asri. Waktu dia ada lagi kita dah mula nak bekerjasama dengan Yayasan Warisan Johor tapi tak kesampaian. Jadi konsert ni akan berlaku pada 30 Disember 2022 bertempat di Stadium Tertutup Majlis Bandaraya Pasir Gudang, Johor. Jadi tiket-tiket boleh dibeli di www.myticket.asia. Kena cepat, tinggal 20 hari je lagi. Tapi nak tahulah juga kan, dah 25 tahun ni ada macam-macam lagu dengan ahli kumpulan juga kan. Siapa lagi antara mungkin barisan-barisan selebriti lain ataupun artis lain akan turut sambung di konsert ni? InsyaAllah kali ini kami akan membawakan Dakmi dan juga Hijaz yang sahabat akrab kami yang sebelum kami bermula Rabani dulu, kalau orang pernah dengar kumpulan Nada Murni, kami dengan Hijaz, dan insyaAllah ada segmen yang istimewa dalam konsert ni bersama Hijaz. Ada anak-anak kami, anak kumpulan Aidan, insyaAllah Pak Dini akan dihostkan oleh Mawi dengan Anas. Mawi dengan Anas. Dia orang pun buat show juga tu. Dan kita ada satu lagi persembahan tribute. Tribute Allahyarham Ustaz Asri. Itu antara yang menarik lah. Dia ada segmen ceria, semangat, gembira, sedih pun ada. InsyaAllah. Dia merangkumi semua lah kan. Ada sesuatu nak disampaikan kepada peminat-peminat? InsyaAllah kita akan sampaikan lebih 25 buah lagu. Dan yang spesialnya. Diiringi dengan lebih 25 pemuzik. Orkestra. Cuma 25 lah. Okey, baik. Dan jadi kalau mereka inginkan lebih banyak maklumat, boleh layari Instagram anda? Instagram Rabani_official ataupun Facebook Rabani Elias Group. Dia kena ada Elias tu. Kalau tak ada, dia pergi ke Indonesia pula nanti. Okey. Baiklah, kita nak ucapkan selamat maju jaya kepada Kumpulan Rock Bani. Semoga dipermudahkan urusan untuk menjalankan konsert 25 tahun ini. Dan bagi anda yang merindui Kumpulan Rock Bani, nak dengarkan lagu-lagu, lebih 25 lagu. Mungkin ini adalah konsert yang pertama dan terakhir kot. Sebab dah 25 tahun dah tak larat dah ni. Jadi dapatkan tiket-tiket. Jadi itulah kami pun sedih bila sebut tu, teringat Zul sebut. Ni mungkin tiket konsert yang pertama dan terakhir Rabani secara full lah. Jadi dengarkan dan doakan kami sihat insya-Allah. Baik. Terima kasih kepada semua yang berada dengan kita pada hari ini, dan pastinya anda di rumah yang sedang menonton pada hari Jumaat ni, anda tahulah WHO akan membawakan satu topik hikayat perkahwinan yang cukup istimewa. Tapi sebelum itu Fiza nak kongsikan bersama dengan anda penonton di mana topik kecantikan dan anti penuaan sering kali menjadi bahan bualan di dalam kalangan wanita. Awak setuju? Setuju. Okey, jadi ikuti perbincangan yang lebih lanjut bersama segmen Tajaan Flawets di Women Talk pada 17 Disember 2022 iaitu Sabtu
Sabtu esok jam 5 petang hanya di TV3. Okey, kita dah bersama dengan Kuliah Rabbani tadi. Kita juga dah kongsikan sesuatu tentang wanita dan juga kecantikan. Kami nak bawakan anda semua untuk sama-sama kami kongsikan tentang sesuatu yang ada kaitannya dengan topik kita pada hari ini dalam rangkuman TikTok. Jom kita saksikan. Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu, berjalan bersamamu, menarilah denganku. 1, 2, 3. Cinta tak pernah terbungkam dan terlebu pada redup renung mata yang menipu. Setiap relationship sampai satu masa akan melalui fasa bosan. Bila mana dia orang rasa cinta ni adalah ketika happy, gembira, gelak ketawa. Kau kena sedar yang ada hari-hari korang akan bergaduh, korang akan menangis, terasa, tawa hati. Tapi itulah, selagi korang dua masih mencintai and tak give up on each other, and korang dua akan okey. Sebab itulah sometimes people tend to quit when it stop being fun. Bersamaku jadi teman hidupku, berdua kita hadapi dunia, kau milikku milik. Itu dia antara rangkuman TikTok yang sempat dirangkumkan oleh rakan wartawan kita pada hari ini, yang mana ini anda kongsikan di media sosial untuk anda berkongsikan tentang kebahagiaan hubungan dalam perkahwinan. Sebab Sugi, kita sebelum ni ada bawa topik tentang pasangan yang kelakar dalam hikayat perkahwinan dan sebagainya. Tapi hari ini kita nak kongsikan sesuatu yang lebih serius. Tapi kenapa perlu serius? Itulah, saya tak tanya semua awak. kena serius ke? Alamak. Mungkin anda yang lebih berpengalaman mempunyai pasangan dalam hubungan rumah tangga ni, apa komen dan juga pendapat anda? Adakah sebenarnya anda gemarkan pasangan anda ni seorang yang serius, ataupun sebenarnya serius tu biarlah bertempat, tapi kalau semua benda pula tak ambil serius, masalah pula. Susah kan? Jadi ini yang kita nak kongsikan pada hari ini, iaitu kenapa perlu serius. Jadi kami nak dengarkan pendapat anda dan terus anda ke Facebook WHI ataupun Instagram WHI, kongsikan pengalaman anda. Manalah tahu mungkin anda jenis yang serius tapi suami anda jenis yang suka buat orang kata apa, gelak ketawa. Ke terbalik, nak tahulah macam mana chemistry anda berdua di rumah. Jadi kongsikannya bersama dengan kami. Kami nak berehat dahulu seketika. Pastikan terus bersama kami di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Okey, baik, kembali bersama kami dan seperti mana Fiza dan saya dah kongsikan di awal tadi, topik kita pada hari ini adalah kenapa perlu serius. Kami tak serius sangat, kami gelak. Awak serius ke? Kadang-kadang kena serius juga. Kadang ada masa kita serius, ada masa kita bergembira. Kalau kita sedih, kita sedih. Kita nak ini yang kami nak bawakan bersama dengan anda. Bila bercakap dalam hubungan perkahwinan ini, pasti itu antara intipati ataupun asam garam yang perlu diterapkan dalam hubungan perkahwinan. Macam masakan kan, Sugi kan? Ada rasa masin, masam, manis, nak cukupkan rasanya. Begitulah juga dalam analogi hubungan perkahwinan. Ini yang kita nak kongsikan bersama dengan tetamu-tetamu kita yang telah pun bersama dengan kita di studio pada hari ini. Mungkin ini duo yang anda pernah lihat dalam family duo. Kita bersama dengan Siti Saira dan juga Siti Saida. Terima kasih bersama dengan WHI. Terima Cantik kasih juga. Baju anda berdua. Alhamdulillah. Okey, kita juga bersama dengan individu ni, dia sangat serius. Dia sangat-sangat serius. Tengok muka dia pun kita dah tahu. Kita bersama dengan dia Ustaz cuba serius. Azam Al-Kankari. Ustaz sihat? Baik, Alhamdulillah. Sugi, Fiza, duo kita Alhamdulillah. Serta para penonton semua. Dia kena serius bila waktu yang sesuai. Tapi kalau sentiasa serius, sentiasa perlu jaga, awak perlu bercakap masa serius. Penat. Begitulah. Jadi cerita. tipu Ocean pun ada. Ocean. Okey, kita nak kongsikan topik kita hari ini dalam hubungan perkahwinan ini. Mungkin ramai yang mengatakan ni apa pula nak main-main, hubungan perkahwinan kenalah serius. Sebelum saya nak tanyakan kepada Ustaz, saya nak tanyakan kepada Saida sendirilah. Ya, dalam hubungan rumah tangga ni ada orang kata, relaxlah, janganlah nak terlalu serius sangat. Ada masa kita kena chill, orang putih kata kan. Jadi bagi Saida sendiri sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri, kalau cakap tentang rumah tangga tu dia besar, bukan suami isteri je, termasuk anak-anak kan. Jadi bagaimana Saida melihat keseriusan ini? Perlu ke serius? Serius untuk kebahagiaan bagi Saida ya. Pengalaman mengajar dan ini
yang saya dah rasa perlu kita tekankan adalah untuk mencari kebahagiaan tu kita kena serius. Bukan main-main untuk sampai ke jannah kan. Ya, Ustaz lah. Bagi saya dah itulah. Mencari kebahagiaan kita kena serius. Itu saya setuju. Okey, setuju, tapi kita nak tahu sama ada awak setuju ataupun tidak dengan pendapatnya tadi. Betul lah apa kata Kak Ida tu, memanglah dalam hubungan keluarga ni memang serius tu memang perlu. Sebab ada masanya kita bila kita dengan anak-anak memang serius tu perlulah kan. Jadi betul lah kata kakak saya. Okey. Saya dah teruja boleh cakap tu kan dengan rajang suara yang sedap lunak merdu tu kan. Ustaz dah kongsikan awal sikit orang kata mukadimah yang tadi kan tentang serius tadi. Saya setuju juga bila kita bercakap tentang serius pada waktu dan tempatnya. Kalau kita perlu serius, kita serius. Orang serius, kita serius. Benda yang serius kita kena hormati dan sebagainya. Tapi dalam konteks hubungan rumah tangga ni, bercakap tentang pasangan yang mempunyai sikap, perangai yang berbeza-beza. Pemahaman juga berbeza. Serius bagi dia mungkin kelakar bagi saya. Jadi bagaimana kita nak mencari titik tengah dalam hubungan perkahwinan tu? Kenapa perlu serius? Luar biasa Fiza soalan. InsyaAllah. Tuan-tuan puan, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik, sebenarnya bila kita rumah tangga, kita tahu seorang suami dia datang daripada planet Marik. Macam mana? Venus per Mars. Apa macam mana lagi? Gitulah ya. Maknanya seorang suami datang daripada utara, orang isteri datang dari selatan contoh. Bila berkahwin, bayangkan dua keluarga yang berbeza. Kemudian dia hidup dalam satu keluarga, kena duduk serumah, tidur sebantal, satu katil. Maknanya dua orang berbeza dan akibatnya menyebabkan mungkin ada orang menganggap benda itu adalah benda biasa. Tapi ada setengah orang menganggap benda itu adalah benda yang luar biasa. Jadi tuan-tuan dan puan, dalam rumah tangga ni memang perlu kita serius. Macam kata Kak Syida tadi, memang betul kita nak bahagia, kita perlu serius. Dalam rumah tangga nak mencari kebahagiaan dan nak mengurus rumah tangga, kena seriuslah. Bayar bil api, bil air, siapa yang sepatutnya kena bincang betul-betul. Ini mesti meeting menggelak. Akhirnya tak tahu siapa yang patut bayar ni. Contoh. Lala tertunggak banyak. Itu sebab tuan-tuan dan puan, penonton, dalam rumah tangga ini ada beberapa kaedah. Hari ini saya nak kongsikan antara kita nak rumah tangga kini tidaklah terlampau bosan. Apa bosan dia? Bosan. Kan bosan sangat. Asyik serius je sebelum menjaga protokol. Duduk pun jaga je kan, nak jaga kata-kata, duduk relax nak bercakap. Atas meja macam ni Atas meja macam tu. Penat. Contoh nak bercakap pun ada setengah orang rumah tangga bagi dia engkau aku tu benda yang mesra. Ada orang perkahwinan, saya pernah jumpa Fiza segi para penonton, memang engkau aku ni kan, kadang saya awak, kadang bapaknya, maknya, dia semua nak tahu. Ada yang lagi romantik, dia panggil nama kerjaya pasangan masing-masing. Ada ya? Ada, bininya Missy. Dia panggil Missy. Pengalaman Ustaz Azam bukan nama sebenar ke? Bukan nama sebenar. Suaminya Ustaz, abang Ustaz. Jadi maknanya gitulah. Maknanya dia itu kadang-kadang benda kelakar dan itu rumah tangga. Bagaimana nak cerita rumah tangga? Saya nak kongsikan ada 3. BMB. Boleh kita teruskan ya para penonton semua. Dah lama tak datang set ni, rasa seronok, selalu online saja kan. BMB. B yang pertama apa dia? Berkongsi cerita. Dalam rumah tangga perlu berkongsi cerita. Kadang-kadang cerita zaman kanak-kanak, cerita zaman remaja, cerita-cerita yang kelakar sampai ketawa tak ada bunyi. Kan? Walaupun dia nak join kumpulan marhaban, makan-makan contoh lah. Tak baik. Saya kenal. Kenal orang tu kan, bukan nama sebenar. Tak baik. Mana dia ketawa. Rumah tangga kalau kita buka cerita, kadang-kadang dia cerita, bang zaman dulu kita susah. Lepas tu suami pun kata dia pun susah juga. Jadi akhirnya Andy je nanti dia kelakar, dia teringat balik zaman dulu kala. Berkongsi cerita, ini satu perkara luar biasa. Yang kedua apa dia? M, melakukan aktiviti bersama. Maknanya kita pergi sekarang ni pun kita boleh melakukan banyak aktiviti, bercucuk tanam, mengemas rumah, bercuti dan sebagainya. Inilah momen untuk hidup kita jangan serius sangat. Kita kata chill-chill dah dengan izin lah kan. Mana relax sajalah. Kata budak sekarang what like what peace. What like what peace. Kalau awak like, kalau awak tak like macam swipe. Gitu kan. Saya kena belajar tu. Dan yang terakhir apa dia? B yang terakhir adalah bergurau senda. Dan rumah tangga dia perlu gurau senda. Contoh terbaik tuan-tuan dan puan-puan adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW juga bergurau senda dengan isteri Nabi. Ada sekisah ketika mana Nabi Muhammad SAW bergurau dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ketika mana main kejar-kejar, Nabi SAW tak
tak nak menang pun. Beri Aisyah menang. Atau Aisyah pun seronok menang. Nabi kata Nabi boleh je menang. Nak ceritanya apa tuan-tuan dan puan? Inilah bagaimana kita rumah tangga, kita bergurau senda, dan inilah kaedah kita untuk bahagianya rumah tangga agar tidaklah ocean sangat tadi kan. Mana tidaklah bosan sangat. Tapi bergurau pun ada kaedahnya. Ada limit, ada batasannya. Apa dia? Kejap lagi lah ya. Saya akan kongsikan insya-Allah. Tunggu ada 3M insya-Allah. Okey, baik. Tadi Ustaz tanya kan men are from Mars, women are from Venus. Okey, sempat. baik. Ini komen daripada Facebook Halijah Hanif. Saya hidup suami isteri dah 34 tahun. Kalau pasangan serius, kita sebagai isteri buat sesuatu sampai dia tenang dan ceria je. Begitu juga jika saya serius, dia akan buat saya cool, bahagia sampai sekarang. Fingers crossed. Okey, nak tanya kepada anda berdua lah kan. Siapa nak jawab dahulu, anda pilih. Okey, bila bercakap mengenai komunikasi dan nak buat pasangan cool tu, bagaimana anda mencari keseimbangan tu? Sebab ada tempat kita boleh serius, ada tempat kita boleh bergurau. Jadi bagaimana dalam rumah tangga anda berdua ni? Macam Syahidah sendiri, Syahidah kena tackle macam mana. Sebab jelah kan, dalam rumah tangga ni kita akan kenal suami kita, perangai kan. Kita tackle, kita cari dulu mana tu dan kita try masuk. Kalau tak boleh juga kita kena, sebab itu adalah tips untuk kita terus. Yalah, tak adalah nak gaduh. Itu tu biasa. Pernah tak marah sebab dah serius ni tapi suami buat kelakar pula. Macam ni, janganlah saya dah serius. Saya dah tak boleh serius. Tapi suami memang serius. Hari-hari serius kan. Tapi dia sangat serius. Tapi serius dia beri apa yang panggil satu bertempat lah maksudnya. Betul. Dia serius tu untuk kita tahu apa salah kita. Bukan dia serius memperbaiki diri kita. Ya, betul. Bila kita cakap dalam konteks hubungan rumah tangga ini saling lengkap melengkapi, itu yang selalu kita kongsikan. Pentingnya juga komunikasi. Tadi saya dah katakan tentang untuk bahagia kena serius. Tapi dalam hubungan rumah tangga, dalam nak mencapai kebahagiaan tu ada perjalanan dia. Sebelum sampai ke destinasi ni, kapal terbang kita kadang-kadang tengah cruising tu, ada langgawan, dia berbumpy ride dan sebagainya. Jadi dalam hubungan perkahwinan pun macam tu kan, komunikasi tu. Kalau macam Saira sendiri, dalam konteks topik ataupun hubungan tu, yang macam mana yang awak rasa yang ni perlu serius, yang ni boleh kita chill sikit, relax sikit? Macam Mira, memang husband dia pun seorang, kalau orang mengenali lah, dia memang seorang yang serius dan seorang yang kelakar. Kadang-kadang saya pun tak boleh nak baca perwatakan husband saya ni. Kan? Tapi bila kita berbincang tentang perkara yang perlu serius, memang perbincangan tu akan menjadi sangat serius lah. Tentang apa? Tentang career, tentang kerja, tentang anak. Jadi itu memang topik yang akan menjadikan kami berbincang secara serius lah. Ya, so kalau harian ni memang banyaknya masa saya dengan husband saya banyak gelak lah. Alhamdulillah lah. Sebab kalau dia tak bergelak, kalau dia tak buat lawak, saya yang buat lawak. Ini yang berbalik kepada apa yang Ustaz katakan tadi tu kan. Yang tadi ada berapa M tadi tu? Bukan M, T and B. Yang awal tadi. BNB. Itu konsep ni tadi ya, bercerita dan sebagainya. Saya teringat seorang kawan saya ni, kalau nak bersimbang dengan husband dia kena bagi tahu husband dia, saya nak serius ni, awak jangan gelak. Terus husband dia gelak. Okey, apa pun kita nak juga dengarkan pandangan orang ramai berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jadi jom kita dengarkan dahulu. Silakan. Pendapat saya memang betul. Sebab apa? Sebab bila kita kurang komunikasi, kita rasa macam bosan, macam tak ada kawan nak borak, tak ada cerita-cerita yang kita nak bercerita kan. At least kalau misalnya kata kita berborak, kita akan tahukan lagi kasih sayang. Bila tak ada komunikasi, kurang komunikasi, memang dia akan mencari orang kata komunikasi dengan orang luar. Jadi bila kat dalam tu kurang komunikasi, dia lebih suka di luar, so dia akan lebih kepada suka keluar lah, bersosial di luar daripada bersama-sama dekat dalam rumah ke macam tu lah. Mungkin lah, saya tak sure sangat sebab husband saya dia memang selalu kelakar, dia suka buat kelakar kan, fun dengan anak-anak semua kan. So tak serius sangat lah, so okey lah. Kalau serius sangat rasanya mungkin lah kot stres kan. Kira kat kerja stres, kat balik rumah pun stres. So balik rumah kita fun lah, gurau-gurau sikit. Itulah. Kalau dia serius, mungkin yang seorang lagi kena tone down sikit, kena kelakar. Jadi dia seimbang. Bagi abang, boleh faktor juga. Kalau terlalu serius dalam rumah tangga pun tak boleh. Kita mesti ada, dalam rumah tangga ni mesti ada joke,
serius tu ada tempat lah. Yang pasti mesti ada joke serius. Patak macam abang dengan pasangan abang sendiri, abang 24 hour kelakar. Dan serius abang tu ada time dia dengan anak-anak dan dengan beberapa itu je. Bila ada time kita serius, kita kena serius. Tempat yang serius tu kita kena serius. Contoh nasihat anak, apa semua kan, tentang hidup pada ni macam mana, apa semua hidup ni. Dan benda yang kelakar tu, bila time kita bersama lah dengan keluarga lah, ada patut kita kena buat. Itu dia pendapat orang ramai tentang topik kita hari ini. Memang ada juga dalam kalangan mereka bersetuju dan bersependapat apa yang telah pun kita kongsikan. Kita ada banyak komen daripada rakan-rakan kita di Facebook ini. Ini daripada Hana Aika. Katanya, suami saya ni kuat buat lawak. Ada je dia cari bahan buat saya gelak. Kadang-kadang lawak bodoh pun menjadi. Dalam toilet pun sempat dia buat joke. Itulah suamiku kaki buat lawak. Love you Habi. Kata Aina lah. Bukan saya Saya bacakan je tahu. Banyak lagi komen yang kami nak bacakan. Tapi saya nak berbalik kepada apa yang Ustaz kongsikan tadi. Nak buat bergurau ni, nak buat kelakar pun ada batasannya. Mungkin Ustaz boleh terus kongsikan mengenai batasan ini. Itu sebab sebenarnya Sugi, Fiza, para penonton semua, bila mana kita membicarakan tentang rumah tangga ni, rumah tangga ni dia bersifat fleksibel. Dia fleksibel, dia tidak terlampau stereotip, tidak terlampau objektif. Kadang-kadang kita rasa macam kahwin mesti sekian. No, tak boleh. Dia bukan objektif, dia sangat subjektif, dia bersifat dinamik. Maknanya dia boleh ubah anytime. Kadang 5 tahun pertama, macam happy go lucky je. Kebat Kebat luar. Cikgu. Cikgu kan. Cikgu memang gitu kan. Jadi maknanya bila 5 tahun macam kelakar, tiba masuk tahun yang ke-6, anak makin membesar, boleh jadi dia seorang yang serius. Seorang yang sangat kritikal, seorang yang sangat kita nak beli tanah, nak beli rumah. Contoh, maknanya perancangan lebih mungkin kematangan seorang. Itu sebab tuan-tuan dan puan, nak bergurau ini ada tempatnya. Dan saya nak kongsikan ada 3M kalau adab kita bergurau ataupun batasannya. Dalam rumah tangga, M pertama, jangan lakukan benda ni. Jangan lakukan 3M ini. Apa yang pertama? Menjatuhkan maruah. Kadang-kadang ada orang rasa macam, kelakar lah. Dia buat body shaming. Soal itu saya minta maaf cakap tuan-tuan ya. Body shaming isteri dia. Bagi dia kelakar. Tapi mungkin bagi isteri itu satu penghinaan. Itu sebab jangan menjatuhkan maruah. Yang kedua, jangan lakukan apa? M yang kedua adalah bergurau dengan menipu. Ini kadang ada yang berjenis menipu, bergurau. Dia nampak kelakar tapi sebenarnya menipu. Ini tidak digalakkan dalam agama. Dan yang terakhir apa dia? Jangan menyakitkan hati orang. Ini juga 3M ini yang perlu kita jaga dalam gurauan suami isteri. Sebagai contoh, suami ke isteri ke, kadang-kadang ada orang kata ada di luar, kadang suami itu serius tapi di rumah sangat kelakar. Ada orang kat luar pun melekit-lekit orang kelakar dengan dia. Kat rumah belum tentu. Belum tentu. Itu sebab tuan-tuan, rumah tangga ini memang perlu serius dalam keadaan kita untuk mencari kebahagiaan. Tapi jangan lupa dalam komunikasi kita perlu lebih fleksibel. Kita tidak terlampau terlampau rigid sangat. Mesti kena ni, kena awak tak boleh ni awak. No. Itu sebab rumah tangga ni kena banyak bincang lah. Penting komunikasi. Kerana rumah tangga ini adalah komunikasi hubungan suami isteri dan kita kena lebih berlapang dada dan berfikiran terbuka dengan pasangan. Gitu. Orang kata, ini rumah aku, ini undang aku yang itu zaman piramid lah cakap kan. Okey, kita bercakap dalam konteks hubungan dan serius ini kan. Mungkin ramai juga dalam kalangan penonton kita dah pun memberi komen. Katanya serius atau tidak daripada Yohri. Yang utama ialah komunikasi dan juga cara berkomunikasi. Itu yang pun kita katakan tadi kan. Kadang-kadang pemahaman kita tu berbeza-beza. Walaupun dah 10 tahun, 15 tahun kan. Kadang kita pun tak boleh baca. Macam Ustaz katakan tadi, kematangan umur pun ada mainkan peranan juga. Ataupun mungkin ketika itu kita tak tahu pasangan kita ataupun mungkin menyembunyikan sesuatu daripada kita. Mungkin ada masalah kewangan, ada masalah sakit dan sebagainya yang tak nak dikongsikan. Jadi ketika tu perkara yang mungkin kita rasa macam kelakar, tapi bagi dia serius. Jadi kalau macam Saidah sendiri dalam hubungan komunikasi bersama dengan pasangan ni, bagaimana ada sikap keterbukaan antara anda berdua tu sebenarnya? Okey. Perlu, sangat-sangat perlu. Memang suami Saidah pentingkan komunikasi antara kami lah, sebab benda tu dia tak boleh baca kita punya perangai. Bila kita buat dia tegur tu, kita kena terima. Kita lepas tu kita akan rasa sepatutnya apa yang dia cakap tu betul. So that's why kita kena komunikasi antara satu sama lain. Itu sangat penting. Saya nak tanya, awak ambil serius tak kalau suami awak tegur awak? Maksudnya macam ambil serius tu maksudnya macam ambil hatilah, merajuk kalau suami tegur. Mula tu tapi bila ketegasan dia yang menunjukkan benda ni betul lah, kita ni patut pernah berubah lah. Dia nampak. Dia lebih kenal kita macam tu kan. So kadang-kadang kita sibuk sana sini busy, tiba-tiba terlupa kan. Macam tu
bagus jugalah. Okey, baik. Dan mungkin Saira boleh kongsikan, berbalik kepada apa yang Ustaz kongsikan tadi kan, kematangan ni, kita sebagai individu pun semakin meningkat usia, kita boleh lihat kematangan kita. Ada orang mungkin matang 20 tahun, ada orang 30 tahun, 40 tahun. Dan pastinya dalam institusi rumah tangga itu pun anda boleh lihat kematangan itu, growth itu kan. Dan mungkin Saira boleh kongsikan daripada pengalaman Saira, bagaimana awak melihat kematangan rumah tangga awak? Okey. Sebenarnya kalau nak kata kematangan rumah tangga tu betul lah, bila yelah sebelum ni pun saya pernah berkahwin dan sekarang saya pun dah berkahwin kali kedua. Alhamdulillah perkahwinan yang kali kedua ni banyak merubah hidup saya, lebih matang. Kalau ikutkan sebenarnya saya dah ada 4 orang anak pun saya masih macam budak-budak. So alhamdulillah sebab suami saya walaupun dia muda daripada saya tapi pemikiran dia sangat matang. Dia boleh menjaga saya dan mendidik anak-anak saya. Dan saya bersyukurlah sebab saya dapat suami saya yang sekarang ni alhamdulillah dia memang betul-betul mengubahkan hidup saya menjadi seorang ibu, insya-Allah yang terbaik untuk anak-anak. Insya-Allah. Ustaz, ini kita katakan tadi serius itu perlu. Bukan faktor umur yang memainkan peranan. Kematangan itu sebenarnya bergantung kepada individu itu sendiri. Dalam kita nak mencari kebahagiaan, serius dalam mencari kebahagiaan ini, perlunya juga untuk kita sama-sama berkomunikasi, ada persefahaman dan sebagainya. Bagaimana kita nak kongsikan kepada penonton kita ini bahawa dalam hubungan rumah tangga ni, keseriusan itu penting untuk sama-sama kita mencari bahagia dalam cara kita sendiri. Luar biasa soalan tu. Sebenarnya dalam kehidupan kita ni, kita harus faham rumah tangga lebih lagi, dia macam itu orang panggil asam garam rumah tangga. Itu sebab garam ini dia tidak boleh terlampau lebih, nanti akhirnya kena darah tinggi. Kalau kurang sangat pun nanti pula tahu. Dia tak rasa apa. Itu sebab dalam kehidupan ada warna-warni kehidupan. Kalau tak, kalau straight saja nanti akan jadi hitam putih, dia tidak variasi. Itu sebab tuan-tuan dan puan-puan penonton, bila mana kita ni nak mencari kebahagiaan, banyak juga yang komen dalam Facebook saya dah cakap, Facebook ialah Zakan Karya, dia cakap, Ustaz, sebenarnya kita perlu serius tapi dalam certain part. Maknanya apa pun tuan-tuan dan puan, saya selalu kongsikan beginilah Fiza, Sugi, para penonton semua, kebahagiaan kita adalah kebahagiaan kita. Rumah tangga kita adalah rumah tangga kita. Jangan jadikan kebahagiaan orang sebagai indikator untuk kebahagiaan kita. Maknanya ada orang kalau dia melihat di Instagram sebagai contoh, di Facebook, dia tengok bestnya orang tu pergi bercuti, orang tu pergi melancong, orang tu pergi mana, bahagianya dia, happynya dia. Hakikatnya susah payah rumah tangga dia kita tak tahu. Itu sebab jangan jadikan indikator kebahagiaan orang itu sebagai kebahagiaan diri kita. Itu sebab apa pun yang kita lakukan, rumah tangga ini dia bersifat fleksibel, pelbagai. Jadi kita kena meraihkan pasangan. Ada waktu kita serius, pada waktu tertentu. Contoh nak buat pilihan, mana sekolah anak yang terbaik, mana rumah yang terbaik untuk kita diam dan sebagainya, kita kena bijak. Kena serius untuk buat keputusan. Dan waktu yang sama kita perlu santai, kita perlu bergurau, kita perlu ceria. Kerana apa? Inilah yang akan menjadikan rumah tangga kita lebih harmoni, lebih seronoklah sebenarnya. Sebab ingat ya, rumah tangga ini bukan saja kita seperti mana Kak Syedah kata tadi, bukan hanya di dunia, tapi kita nak kebahagiaan hingga ke syurga. Dan itulah yang luar biasa. Ini ada kaitannya dengan komen daripada dua kawan-kawan kita di Facebook. Saya nak bacakan daripada Alia Maisara. Kalau pasangan tu terlalu serius, kadang-kadang anak isteri jadi takut nak kongsi atas sesuatu masalah. Kadang-kadang kelakar juga perlu ada dalam hubungan supaya ada momen-momen yang indah. Dalam keluarga, jadikan anak-anak dan isteri atau family macam kawan-kawan, kongsi susah senang bersama, ibarat kata menangis bersama, ketawa bersama. Dan sebenarnya momen tu saya seronok rakat FB kita tu. Sebab apabila ada momen, minta maaf ceritalah tuan-tuan puan, minta maaf cerita, mungkin di kalangan ahli keluarga kita yang telah tiada. Jadi momen itulah yang akan mengingatkan kita sampai bila-bila. Dan saya suka sebenarnya Sugi, saya teringat kata Fiza Sabjah juga ya. Dia quote Fiza Sabjah 2022 ya. Dia kata apa? Kalau kita nak buat kebahagiaan apa-apa, kita buat terus. Dan kita nak raikan orang, raikan terus. Jangan menunggu. Terbaik, luar biasa. Dan dalam bahasa Inggeris biasa orang kata balance is key kan. Jadi kita cari keseimbangan. Ini komen yang membuatkan saya sendiri gelak. Rashidah Rahman berkongsi, saya dah berumah tangga 43 tahun. Saya tak tahu cara suami marah yang macam mana kerana dia suka sangat melawak. Mulut ikan goreng pun boleh jadi bahan lawak ketawa. Wow, luar biasa suami awak. Tapi kan Ustaz, kadang-kadang mungkin orang di luar bila dia melihat pasangan suami isteri, pasangan tu tahu bagaimana cara komunikasi mereka, tapi orang ketiga ni childishnya husband dia, childishnya isteri dia. Dan mungkin itu yang menyebabkan pasangan itu rasa
awak jangan bila keluar jangan buat jangan jadi kelakar sangat, memalukan, jangan jadi badut sebegitu. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan, pasangan ni sepatutnya tidak perlu ambil kira sangat apa orang luar fikirkan. Cumanya beginilah ya, kadang-kadang memanglah memang ada pandangan orang begitu. Kadang ada orang dia perlu menjaga satu perkara. Contoh memang dia sebenarnya jadi begitu kerana apa persekitaran dia. Sebagai contoh, dia perlu menjaga berapa etika. Ada setengah orang ya. Dia mungkin seorang guru. Dia perlu menjaga etika dia, pemakaian dia, bagaimana dia perlu menjaga. Dalam waktu yang sama, ada waktu yang santai. Jangan kita stereotip, wah, Ustaz, takkan saya pakai hari ni pergi mana-mana di pasar aku pakai macam ni je. Contoh. Kan Ustaz pakai coat, pakai songkok. Tapi tadi naik MRT. Dia nak feeling Korea. Nak feeling kan, feeling pergi kerja. Tiba. Jadi maknanya, betul. Tak, maknanya begitulah, Sugi. Kadang ada setengah orang memang, apa ni? Itu sebab tuan-tuan dan puan, jangan fikir apa orang kata, tapi fikir apa yang Tuhan kata. Jadi kita buat satu perkara tu, kita lihat adakah ini benda yang positif ataupun negatif. Itu sebab tuan-tuan dan puan, nak melihat kematangan seorang bukan lihat pada usianya, tapi lihat bagaimana dia menyelesaikan sesuatu masalah ataupun membuat satu keputusan. Kerana dengan buat keputusan, buat keputusan, menyelesaikan masalah, itulah indikator untuk menentukan sesuatu itu matang atau tidak, dan itu berdasarkan pengalaman. Macam duo kita ni kan, pengalaman menyanyi luar biasa. Ya, dan itu yang berbalik juga kepada kebahagiaan tu. Betul. Kebahagiaan tu kita yang cipta mengikut cara kita. Kalau nak ikut apa yang orang inginkan untuk kita, kita tak mungkin nak gembirakan dan puaskan hati semua orang. Baiklah, kita nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz. Terima kasih, sama-sama. Saidah dan juga Sairah juga nak kongsikan sesuatu selepas ini bersama dengan penonton-penonton kita. Mungkin di hujung perbincangan kini, ada tak tips rumusan ringkas nak dikongsikan kepada penonton? Tips mudah beginilah, tuan-tuan dan puan, para penonton semua. Apapun yang kita lakukan dalam rumah tangga kita, itulah rumah tangga kita. Rumah tangga kita, acuan kita. Kebahagiaan kita adalah kebahagiaan kita. Pedulikan apa orang kata, yang penting rumah tangga inilah yang perlu kita jaga bersama hingga ke akhirnya. Wallahualam, moga manfaat. Terima kasih kepada produksi WHI. Terima kasih semua kerana sudi jemput saya. Terima kasih. Moga manfaat luar biasa. InsyaAllah. Terima kasih. Rasa Ustaz boleh throw commercial break teruslah. Nampak tak? Jadi pengacara dah. Jangan ke mana, teruskan sama duo kita. Nampak tiga. Awak duit lagi. Nampak tak? Terima kasih Ustaz. Sairah dan Sairah akan bersama dengan kita sekejap saja lagi. Dan anda di rumah, terima kasih untuk komen-komen anda. Jadi jangan ke mana-mana. Kita akan berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di WHI. Bukan Ustaz Ustaz nak tahu. Terima kasih. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Nak ke mana tu? Kalau nak tengok pengantin perempuan, kenalah bayar tol dulu. Dulu lain, sekarang dah lain. Dulu duit, sekarang berdendam. Betul tu. Dulu lain, sekarang lain. Dahulu seorang, sekarang berdua. Biarlah hidup dengan sempurna. Rumah tangga aman bahagia. Ingat dulu balik lambat, sekarang kenalah balik cepat. Dulu lain, sekarang lain. Dahulu seorang, sekarang berdua. Dah habis? Ya, di manakah anda peminat-peminat Family Duo? Family Duo kembali dengan season 2 yang akan mula bersiaran hari Ahad ini jam 9 malam hanya di TV3, dan kini kita kembali bersama dengan Siti Saidah dan juga Siti Sairah antara peserta Family Duo. Berdebar ataupun tidak? Berdebar. Sangat berdebar. Ini adalah peluang kami di pentas yang besar dan sangat-sangat berdebarlah sebab dah lama kita tak. Betul. Okey, jadi mungkin peminat nak tahu dahulu apa antara persiapan anda untuk Family Duo ni? Okey, sudah tentu peluang yang diberi ni amat besar. Kami berusaha untuk memperbaiki diri, pergi kelas vokal, kelas tarian, semua benda-benda tak pernah kita buat sebelum ni. Sebelum ni kan pernah masuk pertandingan juga, tapi benda ni kita tak pernah praktikan. So kali ini alhamdulillah setelah dipelawat oleh Ria dan kami terus fikir yang pertama adalah
masuk kelas vokal. Okey, baik. Jadi kelas vokal sudah dimula. Kelas tarian pun sudah. Jadi Ahad ni bolehlah lihat persembahan anda. Tapi mungkin kita santai-santai sedikit. Boleh anda kongsikan fakta mengenai anda yang mungkin peminat ataupun penonton tidak mengetahui? Saira. Ya, saya. Itulah saya nak cakap fakta orang yang tak tahu. Okey, mudahlah. Color yang awak paling suka? Oh, saya suka color merah. Okay, sebenarnya rasanya orang dah tahu saya punya karakter. Mungkin sebelum ini, mungkin orang tak mengenali saya. Dan sekarang, alhamdulillah, orang dah nampak saya punya karakter. Saya rasa kali ini saya akan menunjukkan sebenar karakter saya sebenar kan. Jadi mungkin penerimaan orang tu baru nampak yang seorangnya begini. Gitu. Okey, bolehlah melihat personality saya dan juga Saida. Okey, ini soalan mungkin ramai juga tertanya-tanya. Pernah tak anda berdua rasa tersinggung ke? Tak sukalah orang selalu kaitkan yang kami ni adik-beradik Datuk Siti Nurhaliza. Itulah dia. Saya pun tadi tengah bersiap kan kat bilik makeup. Ada someone pun sempat hantar WhatsApp. Cakaplah kenapa nak kena masuk bertanding kan, orang duk komen kan. So saya just cakap macam nak mengelak pun tak boleh kan. Walaupun kita tak mention pun kadang-kadang orang yang berkata. Jadi pada saya tersinggung tu dah tak ada lah. Memang tak ada pun tersinggung sebabnya benda itu adalah realiti. Betul. Nak mengelak pun tak boleh kan. Jadi yang pentingnya mengharapkan orang di luar sana menerima kami dengan bakat kami. Tak perlu dibanding-bandingkan. Okey, baik. Nyanyi pun sama pun dah sama. Tak buat apa macam itulah. Muka pun hampir sama tu. Dah tak boleh buat apa kan. Okey, tapi jadi di Family Duo ni apakah kelainan yang anda akan bawakan buat peminat dan penonton? Okey. InsyaAllah. Sebab saya dah sebenarnya untuk nak menari ni semua saya dah malu. Okey, insyaAllah kita akan beri mengikut kesesuaian lagu dan kita keluarkan je lah ya. Memang akan nak tengok yang lain-lain daripada kami. Korang kena tengok Family Duo. Wah, dia buat suspense. So kalau beritahu sekarang nanti tak suspense lah. Tapi memang betul nak tengok keberanian Kak Ida, kena tengok Family Duo. Okey, tak sempat tanya fakta mengenai Saida tadi. Alamak, Saida ni pemalu orangnya. Tapi mau. Okey, dia jenis yang depan kamera dia switch on lah. Sekarang ni baru dia dah simpan dulu. Okey, baik. Tadi kata dah berdebar. Saya baca nama juri ni lagi berdebar. Ada Ajai dan juga Mami Mas Idayu. Jadi bagaimana anda dah bersedia untuk menerima komen-komen pedas daripada mereka? Bagi saya dah sendiri, saya dah kita kena bersedia. Betul, sebab kita dah terima tugasan ni, kita kena bersedia apa segi pun. Dari segi mental, betul kan? Okey, jadi awak pun dah bersedia lah? Saya bersedia. Okey. Kalau tidak, kita tak tahu mana kelemahan kita. Betul. Yang pasti anda akan berikan yang terbaik buat yang terbaik. Jadi di sini mungkin penonton nak tahu juga, apakah antara lagu-lagu yang akan anda bawa? Mungkin genre-genre kegemaran anda ada Bollywood ke? Okey, kita setiap minggu kita ada tema. Tema ni berbeza. So memang semua genre lah. Selang kita cakap yang tak pernah kita orang menyanyi pun, insyaAllah kita akan persembahkan. Okey, baik. Jadi anda kena saksikan persembahan pertama mereka hari Ahad ini, betul? Dan sebelum itu mungkin anda boleh kongsikan laman Instagram ataupun sedikit pesanan buat mereka yang sedang menonton sekarang ini. Okey, pada anda semua di luar sana, kami berdua ingin mengalu-alukan anda menonton Family Duo dan juga semoga menerima kami dalam program Family Duo dan jangan lupa follow kami punya Instagram Siti Sister. Siti Sister, Siti Nur Saira, Siti Nur Saira dan Siti Nur Saida. Baik. Dan jangan lupa vote yang betul ya. Baik, terima kasih Siti Sisters dan selamat maju jaya, all the best untuk hari Ahad ni dan minggu-minggu yang akan datang. Dan anda di rumah jangan lupa saksikan Family Duo jam 9 malam hari Ahad ini. Baik, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini
wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita hari ini. Kami nak kongsikan sesuatu kepada anda penonton. Jom undi finalis ikon sukan kegemaran anda sekarang melalui akhbar harian Metro dan anda berpeluang untuk memenangi sebuah kereta bernilai RM112,000. Selain itu, anda juga boleh mengundi melalui www.hmetro.com.my/ais #AISHM. Okey, baik, dan di sini sahaja siaran hari Jumaat WHI, dan hujung minggu ini juga akan berlangsung final Piala Dunia. Ada orang komen, tengok bola. Siapa pun yang anda sokong, may the best team win. Dan apa pun kami harapkan hujung minggu yang anda akan tempuh akan berjalan dengan lancar, dan kami di WHI pun akan berjumpa anda esok dengan topik Memori Malam Berinai. Mungkin ini juga musim cuti sekolah ni ramai yang ada melangsungkan majlis pertunangan, perkahwinan dan macam-macam majlis yang dijalankan, termasuklah majlis berhatan kan. Sampai esok kami nak mengembalikan semula memori dan juga nostalgia Malam Berinai. Dulu-dulu Sugi, kalau orang Malam Berinai ni ada berinai kecil, ada berinai besar, dia kadang-kadang tukar baju sampai 18 pasang, 19 pasang. Kalau mungkin ada kenangan-kenangan anda, jangan lupa untuk terus kongsikannya di Facebook WHI TV3. Dan sebelum kami berundur diri, kami mendoakan yang misi mencari dan menyelamat mereka yang hilang itu tadi, tertimbus itu tadi, berjalan dengan lancar. Jadi sama-sama kita mendoakan yang terbaik. Selamat berhujung minggu. Salam Jumaat. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Semoga dipermudahkan segala urusan mencari dan juga menyelamat itu. Mengurus mata-matanya, usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami kepada